InsyaAllah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wal rasul minin. Allahumma ghnina bihalal haram wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasubu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'ilullah. Bismillah ma sya'allah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhim wa dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pertama kalinya. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah pagi ini kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. InsyaAllah, terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada masjid Qaryah semua sekali. Pertama kali saya di sini, walaupun saya orang Port Dickson, saya orang Negeri Sembilan. Saya kenalkan diri saya lah. Ada Tauliah Negeri Sembilan, Selangor dan wilayah Persekutuan. Nama saya Man Azmi bin Muhammad Sukaimi, Kampung Bukit Pelanduk, Port Dickson, Negeri Sembilan. Kampung Sawah. Kampung Jawa, Bukit Pelanduk. Separuh Jawa, separuh Melayu. InsyaAllah. Cuma saya tak duduk sini, banyak di luar, banyak di Perak dan di Kuala Lumpur. InsyaAllah, perkenalkan diri. Latar belakang saya seorang arkitek. Masih lagi praktis, masih lagi mengajar. Dan ini saya subuh dengan malam, inilah kerja saya. Teruskan bab dakwah. Hanya kita tak boleh berhenti. Dan saya background bersama dengan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus yang baru saja meninggal. Itu salah satu Tuan Guru saya yang mengubah saya lah, insyaAllah. Sama juga dengan Tuan Guru Ustaz Azhar Idrus dan Tuan Guru Ibrahim, Tuan Ibrahim Tuan Man, insyaAllah. InsyaAllah pagi ini kita menceritakan bab hijrah, hijrah.
Saya ambil daripada bab kitab Tanbihul Ghafilin, ya, peringatan bagi yang lupa. Kena ingat, kita ni, kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, kita bakal dihijrahkan ke satu lagi alam. Kita ni dipanggil bakal-bakal jenazah ataupun calon-calon jenazah. Tahun hijrah, betul hari ni 1 hijrah, betul 1 Muharram. Bertukar. Tapi kena ingat, kita ni bakal-bakal jenazah. Bila masuk je 1 Muharram, malam maghrib kita baca doa awal tahun, doa akhir tahun. Maksudnya kita ni nombor hijrah, nombor tahun bertambah, nombor umur pun bertambah. Tapi peruntukan untuk meneruskan hidup kita di dunia ni makin lama makin sedikit. Bab tu kita kena ada bab kebimbangan. Allah Subhanahu Wa Taala tak berhenti menghantar peringatan demi peringatan. Ni yang kita duduk ni pun jauh-jauh pada Allah Taala. Sampai ke tahap salam pun tak boleh, sampai ke tahap sembahyang rapat-rapat pun dia tak boleh. Walhal selalu Tok Imam kata rapatkan saf. Tapi itulah tuan-tuan, peringatan Allah Taala terlampau dahsyat. Kita jangan leka, jangan lara, ya. Bab tu kita kena tengok. Bab saya nak sentuh sedikit daripada bab nombor 2, peringatan bagi yang lalai. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabballahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu." Siapa yang suka bertemu kepada Allah, maka Allah suka menerimanya. Dan siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, Allah juga tidak suka menerimanya. Siapa yang suka nak bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu. Siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah Ta'ala, sama juga, Allah pun tak suka bertemu dia. Tapi masalah besar kita, suka tak suka tetap mati. Tak ada cara lain dah. Tak ada jalan lain, ya. Besok hari Jumaat Tok Imam akan baca surah Sajadah, betul? Ada baca Sajadah, bukan 3 rakaat tu, sujud Sajadah, betul? Tok Imam akan baca surah Sajadah. Ada satu ayat yang hebat dalam surah Sajadah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Kalau tak silap saya, sampai habis. Kita ni sedang diekori, sedang difollow oleh malakul maut. Dalam kitab lama tulis, sampai dia mengenal kita daripada kita sendiri mengenal diri kita sendiri. Tuan-tuan, bab tu bila Allah sayang kita ni, Allah hantar satu binatang kecil yang tak nampak nak mengingatkan kita, dan menghantar satu undang-undang SOP, pakai masker, pakai sejadah sendiri, betul, mengingatkan kita. Pasal apa? Kita dalam gelombang kelekaan sebelum ni. Allah hantar undang-undang baru, bukan kerajaan Malaysia yang hantar. Sebenarnya itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak masuk masjid tadi pun kena cek suhu, kena pakai mask, ya? Orang Indonesia kata masker. Pasal apa? Kelekaan kita sebelum ini melampaui batas kemungkinan besar. Pasal apa? Tu sayangnya Allah Ta'ala dengan kita, ya. Suruh kita balik, ikut balik SOP. Nak hantar Rasul, nak hantar Nabi, dah habis. Nabi yang last, Nabi Muhammad SAW. Disuruh kita berhijrah. Ni belum tahun 1 Muharram hari ni, Allah suruh kita berhijrah, ikut undang-undang.
Ikut SOP. Pasal apa? Dulu kita tak langsung ikut arahan, perintah, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Dalilnya ayat Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nak jadi orang-orang takwa tak ada lain ikut kitab Allah Taala. Belum sampai lagi ayat tilka hududallah. Ayat nombor 2 selepas alif lam mim. Nampak tuan-tuan? Allah hantar peringatan yang terlalu hebat. Di samping Allah hantar peringatan yang hebat, Allah hantar hadiah yang paling hebat. Ada ke tak ada? Ada tuan-tuan. Tengah-tengah kita beratur, tengah-tengah SOP di rumah pun SOP, di luar pun SOP, Allah hantar hadiah yang paling hebat daripada Allah Ta'ala. Apa dia? Al-Quran. Time. Dalam TV ditulis My Quran Time. Betul tak betul? Allah tuan-tuan, hadiah yang paling hebat. Saya daripada kecil tengok TV Quran Time tu. Orang baca Quran di TV tu setahun sekali kita tengok. Betul? Betul-betul dia fokus Quran tu setahun sekali. Cuba tuan-tuan tengok waktu zaman tilawah Quran internasional. Berapa kali setahun? Sekali setahun. Tilawah kebangsaan setahun sekali. Lagi apa? Ada kematian VVIP. Betul? Very important person. Bila ada kematian, ada tak mengaji? Ada. Siapa dia? Al-Qusairi dalam radio. Dalam TV ada macam-macam ustaz mengaji. Bila ada bab kematian. Bila waktu sahur, ada tak mengaji? Ada. Siapa dia? Orang daripada Mesir, Al-Qusairi. Itu mengingatkan kita dari kecil. Itulah Quran. Tapi sekarang Allah hantar SOP, Allah hantar virus, Allah hantar hadiah Quran Time 4 kali sehari. Ada tak ada tuan-tuan? Follow. Ya, kena follow tuan-tuan. Itulah hadiah yang Allah bagi terlalu hebat. Tak ada lain, bukan duit, bukan harta, bukan rumah besar, bukan kereta besar. Allah hantar Al-Quran jadi panduan kita. Kalau kita tak tengok juga tuan-tuan, kalau kita tak renungkan juga, ke mana arah kita tuan-tuan? Ni pagi-pagi subuh ni kita pujuk hati kita. Hebat tak ayat Quran tu? Terlalu hebat. Untuk apa? Untuk perisai, untuk bekal kita menghadap satu kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Ditulis oleh penulis Indonesia B. Arifin. Hidup sesudah mati. Ada lagi satu kehidupan yang kita akan dibangkitkan akan datang. Waktu ni Allah bagi peluang kita. Kata almarhum Datuk Ismail Kamus, mati itu dalam pejam dan celik. Tengah pejam tak celik-celik. Ada tak kawan-kawan kita mati dalam keadaan pejam? Ada. Dah tidur malam, besok pagi kejut nak semain subuh, tak celik lagi dah. Habis. Nyawa dia sudah habis. Balik pada tadi. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum. Kita ni calon-calon jenazah tuan-tuan. Ya, bertuah kita ni, ya. Kita ni masih lagi hidup. Ada orang dah pergi dah. Ya, ditanam di kambus. Bahasa kasar dia tanam. Bahasa kurang sikit kambus. Bahasa lembutnya disimpan. Betul? Kita ni beruntung masih lagi hidup, masih lagi bernyawa tuan-tuan. Ya, Allah bagi lagi peluang, boleh datang ke masjid, boleh datang ke surau, boleh bernapas lagi. Ada orang dah pergi dah. Yang sedih tu pergi, mayat dia masuk dalam plastik terus tanam. Betul? Allah tuan-tuan, tak boleh ramai-ramai hantar lagi dah. 4-5 orang ya, KKM hantar. Betul? Kementerian Kesihatan Malaysia tak dibenarkan saudara mara dia, adik-beradik dia, tak benarkan. Zip jenazah tu masuk dalam tanah. Allah tuan-tuan. Bila masuk dalam tanah, gelap ke tak gelap? Gelap tuan-tuan. Terlalu gelap. Kalau tak percaya, lepas subuh ni pergi ke sana.
Ni. Siang memang siang betul terang, tapi dalam liang lahat gelap. Kejap lagi petang ni maghrib gelap, double triple gelap tuan-tuan. Wah tuan-tuan. Tu nak motivasikan diri kita. Cari jalan nak persiapan kita dalam liang lahat yang amat gelap. Tu kata Datuk Ismail Gamus, mati itu dalam pejam dan celik. Tengah-tengah pejam tak celik-celik, tengah celik tak pejam-pejam. Betul? Berlaku. Tengah celik tu meninggal dia. Bila meninggal, apa yang dikatakan? Roh tu keluar. Yang paling sedih, kita terkejut. Betul? Kawan kita elok ada kuliah subuh pagi-pagi hari ni, besok bertukar nama dia, Allah yarham. Kata nama Ali, besok bertukar nama dia, Allah yarham Ali. Hari ni sihat, duduk kuliah subuh, besok hilang dia. Sedih. Yang terkejut kita, kawan kita dah pergi dah. Tapi kena ingat, yang mati tu lagi terkejut kalau tanpa persiapan. Yang meninggal tu terkejut. Tu kadang-kadang terbeliak mata dia. Pasal apa terbeliak mata dia? Dia melihat roh dia keluar. Mata terlihat roh tu keluar. Terkejut dia. Boleh tutup mata dia, tak terdaya nak menutup kelopak mata tu. Terpaksa orang lain yang katupkan kelopak mata tu. Allah tuan-tuan. Tu diusung kita, dimandikan kita. Betul? Tak jadi apa. Diserah, bertawakal kita dengan Allah Ta'ala. Itu yang kita bimbang tuan-tuan. Apa yang sepatutnya kita hijrahkan. Ni Allah bagi hari ni sampai hari ni. Hanya kita buat persiapan. Pasal apa? Bila masuk bab jadi jenazah, mati kita, dimasukkan dalam liang lahat. Waktu diusung tu, kadang-kadang diceritakan dalam kitab lama, kita meraung-raung. Kata B. Arifin daripada Indonesia, kemana aku dalam keranda tu. Seumur hidup kita usung jenazah, tak pernah pun kita dengar dalam keranda tu, kemana kita. Ada ke tak ada? Tak ada tuan. Tak pernah dengar. Betul? Tak pernah dengar. Kalau kita dengar macam mana? Kita letak belahan-belahan keranda tu. Betul? Tak mati lagi orang tu ni. Tapi yang sebenarnya, kalau tak ada persiapan, itu yang hebatnya. Kemana kita? Kemana aku? Waktu diusung jenazah tu, tempat mandi ke tempat perkuburan ke, itu yang kita raungkan. Yang paling hebat, waktu di kampus. Betul? Waktu kita diusung ke dalam liang lahat, kita turunkan jenazah kita. Hijrah tu, hijrah daripada atas tanah turun ke bawah, hijrah ke bawah. Allah tuan-tuan, bukan ramai-ramai kita diusungkan. Betul, ramai-ramai diusung ke bawah. Kalau tak ada SROP, kita diusung ramai-ramai. Anak dia sekali, anak laki dia. Saya buat sendiri untuk mak saya. Mak yang kita sayang, ibu yang kita sayang. Allah ambil, tak ada sainis tuan, cukup masa Allah ambil. Kita masukkan dengan lahat, kita bukakan kain di muka. Betul? Ambil tanah 3 kepal, kita ciumkan tanah pada muka dia. Daripada tanah engkau datang, kepada tanah kamu dikembalikan. Allah tuan. Ibu kita ya, selamba ya Allah ambil. Akhirnya kita turunkan tanah, sorongkan tanah dengan tikar. Betul? Slow adabnya. Akhirnya dipijak-pijak tanah tu. Siapa yang pijak? Anak dia sendiri, suami dia sendiri. Allah tu. Akhirnya kita tinggal seorang. Waktu itulah bila balik semua orang, siapnya pengurusan jenazah kita dikubur. Akhirnya datang 2 makhluk yang hebat. Betul tak betul? Ada 2 makhluk yang hebat, yang tak pernah kita jumpa. Yang dah jumpa tu tak pernah cerita kita. Betul tak betul? Tak pernah cerita. Datang 2 makhluk, Munkar dan Nakir. Allah tuan-tuan. Masa itulah kita tersedar.
dah mati aku rupanya. Tu. Kalau betul-betul kita ikut ayat Allah Ta'ala tadi, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, kita boleh, kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, masuk dalam tanah tu, kita boleh berkata alhamdulillah, nasib baik aku takwa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takwa, tuan-tuan, takwa apa? Takut sebenar-benarnya dengan Allah Ta'ala. Kata Ustaz Abdul Samad, takwa tu ta, qaf, waw, ya. Ta, tawaduk kita, malu kita dengan Allah Ta'ala. Allah bagi nikmat yang hebat, walaupun PKP, sekarang PKP, betul? Awal-awal dulu panggil PKP, tak boleh keluar langsung. Saya sendiri pun tak balik kampung. Raya langsung tak boleh balik. Pasal apa? Duduk di Selangor. Nak balik kampung Negeri Sembilan, tak dapat, polis tak bagi. Pasal apa? PKP, belum masuk PKPB lagi. Itu pun Allah bagi nikmat. Boleh tak makan? Boleh makan. Nikmat hebat. Negara lain PKP kebulu, tuan-tuan. Kita ni alhamdulillah, semenanjung tanah Melayu, Malaysia ni hebat. Allah bagi nikmat, walaupun PKP masih lagi makan. PKPB masih lagi boleh makan. Siap tak cukup online. Betul? Allah, tuan-tuan, nikmat yang hebat. Bila Perdana Menteri umumkan boleh keluar semua rakyat Malaysia, terkejut Perdana Menteri. Apa yang terkejut? Gemuk-gemuk rakyat Malaysia. Tu, nampak? Semangat, makan cukup. Allah hantar lagi nikmat. Habis hari raya, tak dapat raya puasa, betul? Allah hantar lagi nikmat. Musim durian, betul tak betul? Allah, tuan-tuan, nikmat tengah PKP tu, durian melambat-lambat, tuan-tuan. Nikmat yang Allah bagi, daripada Musang King sampai Tupai King, betul? Betul. Nama Quran time cerita Musang King tu, Musang King. Tu nikmat yang hebat Allah bagi. Nampak? Tu kena renung. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Kena ada bab tawaduk kita. Tawaduk, kaf, qanaah. Qanaah apa? Cukup apa yang ada. Bersyukur kita. Saya tengok di masjid ni tadi, Allah, first time sampai ni. Dulu kecil-kecil selalu sampai sini. Tengok sini sekarang dia punya berubah. Cantik tak? Terlalu cantik masjid ni. Kalau tunjuk kat Ustaz Zahar Idrus ni, suka dia. Ya? Tu. Cantik sangat. Atas bukit. Kalau ombak besar datang, boleh sampai tak? Kalau Allah kata sampai, tuan. Jangan main-main. Tu. Batu ni, yang Allah bagi peringatan dengan binatang kecil, virus C19 ni, kita tak pernah diceritakan oleh ulama dulu, betul? Tak diceritakan nenek kita, tak diceritakan tok wan kita, tok kita, tak pernah cerita COVID-19. Belum ada orang cerita. Unexpected, orang putih kata, betul? Unexpected. Tu kena renung, tuan-tuan. Kalau ini peringatan Allah Ta'ala bagi, kita tak jeran-jeran. Orang Sembilan cakap, betul? Tak jeran-jeran juga, tak beringat juga. Agak-agak lepas ni Allah hantar apa, tuan? Agak-agak Allah hantar apa? Setakat Allah nak hantar ombak tu, boleh tak? Diperintahkan malaikat Jibril tu, hentak ombak tepi laut Periksin tu, boleh tak boleh? Boleh, tuan-tuan. Tu yang berlaku di tsunami 2004, betul? Bak tu ni, bila Allah bagi peringatan, jangan kita mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Jangan diundang, jangan maksiat. Yang Allah bagi peringatan kita. Tu kadang-kadang kita terlupa, leka, biarkan maksiat. Sebab tu bila tengok My Quran Time tu, bila diselongkarkan satu ayat, kita kadang-kadang tak terdaya, tuan-tuan. Dia punya undang-undang, dia punya information, nak bersihkan hati kita. Cari bab yang kotor-kotor tu nak dikeluarkan. Ada tak dalam Al-Baqarah? Ada. Al-Fatihah? Ada. Cuba renung, tuan-tuan. Ya. Kalau tak ada masa, 4 jam satu hari, tuan-tuan. Betul? Daripada pukul 12 live, kemudian diulang pukul 5, kemudian diulang pukul 10, ulang lagi pagi ni pukul 6 subuh.
4 kali satu hari. Allah hadiahkan Quran. Kalau tuan-tuan tak tengok juga, apa yang kita nak jawab dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan akan datang. Masuk dalam kubur, ditanya tak Quran? Akan ditanya. Ditunjukkan kitab. Kenal tak kitab ini? Allah, tuan-tuan. Pasal apa? Kita dibagi umur, kita dibagi badan sehat, kita dibagi ilmu, kita dibagi harta. 4 tu yang soalan, 4 soalan tu besok kalau tak jawab 4 soalan tu, tak bergerak-gerak kita besok di padang mahsyar. Yang pertama, kita ditanya badan sehat-sehat, apa kita buat? Ni Allah dah bagi hari ni sampai 1 Muharram. Sehat kita, sehat, boleh duduk dalam masjid, boleh sampai masjid. Ni yang datang ramai, betul? Ni datang ramai. Yang tak datang lagi ramai. Allah, tuan-tuan, cuba renung. Nampak? Ya, tuan-tuan jadi wakil untuk dia orang. Tapi sampai bila, tuan-tuan? Tu kena renung. Sayanglah. Kita jangan hentam, jangan hukum terus. Yang tak datang tu mungkin ada hal, tapi kita cari jalan, strategisekan, orang putih kata. Strategikan macam mana nak tarik orang datang ke masjid. Sayanglah, ya, di Selangor, di wilayah masjid penuh tuan-tuan sekarang. Alhamdulillah. Tapi tak boleh apa-apa lah, jarang-jarang. Tu. Ya, sayang masjid. Kalau tak sayang masjid, Allah hantar SOP, macam itulah. Nak datang masjid kena register, nak sembahyang Jumaat pun kena register. Betul? Berlaku tak sini? Berlaku. Nampak? Punya hebat peringatan Allah Ta'ala. Nak sembahyang register online. Tu kena renung dia. Pasal apa? Perangai kita dulu pun tak jaga bab sembahyang, tak jaga bab berjemaah. Ni tolong cari jalan untuk kita balik pada Al-Quran tadi, My Quran Time. Tolong renungkan. Ada bab macam-macam diselongkar bab Quran tu. Cerita bab Yahudi setengah pada Al-Baqarah. Perangai Yahudi. Allah bagi ayat daripada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, dilemparnya bab ayat-ayat Allah Ta'ala. Bab apa yang Allah perintah, lempar. Sampailah zaman Rasulullah SAW, dilemparkan juga ayat Al-Quran. Kita yang mengaku Islam, inna dina indallahil Islam, takkan nak lempar juga Quran, tuan-tuan. Ni janganlah cukup ambil masa je untuk satu masa je buat Quran. Jangan, ni ada masa, kalau boleh terus adakan masa dengan Al-Quran. Macam-macam dalam Al-Quran, tuan-tuan, nak mengingatkan kita. Baru ni yang ujung-ujung Al-Baqarah ni cerita pasal infak, betul? Cerita pasal riba, cerita pasal hutang. Takut tak? Takut, tuan-tuan. Takut yang amat sangat. Kalau hutang tu sampai ke level, ada ustaz cerita level orang yang mati zaman Rasulullah SAW nak sembahyang tu, Nabi tak jadi sembahyang, tuan. Pasal Nabi tahu sahabat tu tak bayar hutang lagi. 3 dinar je, tuan. 3 dinar aja. Akhirnya sahabat tu bayarkan, sahabat lain tu bayarkan hutang dia, minta Rasulullah SAW jadi imam untuk sahabat yang meninggal. Hutang, tuan-tuan. Sebelum hutang apa dia? Bab riba. Ada tak bab riba? Berlaku. Yang kita risau, tuan-tuan, riba tu Allah tak haramkan, Allah tak makruhkan. Allah perang dengan riba, tuan-tuan. Kalau perang macam mana, tuan-tuan? Ni tu diingatkan oleh Ustaz Fazrul. Siapa yang bekerja yang melibatkan bab riba ni, tolong perhati sikit lah. Tolong larilah sikit. Kita dah ada perbankan Islam, betul? Bila lagi nak hijrah, tuan-tuan? Ni tak terdaya, bukan haram, tuan-tuan. Allah perang dengan riba. Dalil Al-Baqarah. Hutang tadi Al-Baqarah juga ayat 282. Satu ayat tu, satu muka surat cerita pasal hutang. Hutang dalam bank documented. Hutang loan rumah documented. Betul? Semua dokumentasi. Hutang dengan orang macam mana, tuan-tuan? Tu hati-hati sikit. Kalau boleh cari secepat mungkin kita hilangkan hutang tu. Lunaskan hutang. Tu Al-Baqarah. Hutang apa? Hutang satu, riba satu, lagi satu infak. Infak. Saya poin-poin penting. Infak. Bila masa lagi nak hijrah, kita nak berinfak, tuan. Tu kata Datuk Ismail Kamus.
Duit yang kita punya tu kat mana? Duit yang kita punya untuk tabung masjid, itu duit kita. Duit yang dalam poket, duit yang dalam bank, belum tahu. Duit yang lalu dan tabung tu, itulah duit kita. Sebab tu kena hijrah tuan-tuan. Ni besok nak hari Jumaat, betul? Siap-siap besok berapa kita nak bagi. Kadang-kadang tak payah tunggu hari Jumaat tuan-tuan, ada je bagi. Sebab kata Tuan Guru Harundin, jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Sedekahlah sampai jadi kaya. Ni jangan sayangkan lagi. Ni tu antara persiapan untuk kita menghadap Allah Ta'ala. Sebab tu siapa yang suka bertemu kepada Allah, maka Allah juga suka menerimanya. Siapa yang tidak suka bertemu kepada Allah, Allah juga tidak suka menerimanya. Kerana seorang mukmin bila dalam sakaratul maut mendapat khabar gembira bahawa ia diredai Allah dan akan mendapat syurga, maka ia lebih suka segera mati daripada lanjut hidup. Maka Allah menyambutnya dengan limpahan kurnia rahmatnya. Sebaliknya orang kafir ketika melihat siksa Allah yang akan diterimanya, ia menangis dan enggan, tidak suka mati, dan Allah juga menjauhkan dari rahmat dan akan menyiksanya. Itu beza kita dengan orang kafir. Nampak? Kita bukan orang kafir, kita dah dibagi Quran, kita dah mengaku innad dina indallahil Islam. Minta lagi hidayah lagi, dah jadi Islam, minta lagi. Tadi Tok Imam baca Allahumma hdini fi man hadait. Ada lagi Rabbi firli warhamni wajuburni warafa'ni warzuqni wahdini. Hidayah lagi. Nampak tuan-tuan? Kita minta hari-hari tuan-tuan, bukan sikit kita minta. Sebab tu pergantungan kita dengan Allah saja. Dalilnya qul huwallahu ahad Allahus samad. Hari-hari baca Quran tuan, baca Al-Ikhlas, tapi kena faham bab-bab tu. Tahu pergantungan kita. Benda ni tak boleh tangguh. Pasal apa? Nyawa kita, umur kita tak bertangguh. Bila-bila akan hijrah. Betul? Ni antara yang hijrah yang kita kena buat. Sebab tu persiapan kita. Persiapan untuk menghadapi maut kita. Sufyan As-Sauri berkata, hadis ini tidak bererti bahawa kesukaan mereka untuk bertemu kepada Allah itu yang menyebabkan Allah kasih kepada mereka. Bahkan bererti kesukaan mereka untuk bertemu kepada Allah kerana Allah kasih kepada mereka. Sebagaimana ayat yang bermaksud Allah kasih kepada mereka, maka mereka cinta kepada Allah. Iza ahabballahu abdan syaghalahu bih. Jika Allah kasih kepada seorang hamba dia, maka disibukkan dengan zikir dan selalu ingat kepadanya. Tanda-tanda Allah kasihkan kita. Tak berhenti kita sebut nama Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan, nampak? Sebab tu jangan berhenti. Hijrah kita, ya hijrah. Hijrah macam mana? Dah masuk tahun hijrah. Berapa banyak kita dah sembahyang sunat? Sembahyang fardu tetap sembahyang fardu. Sembahyang sunat tu, jangan dipandang remeh bab sembahyang sunat tu. Pasal apa? Yang sembahyang sunat tu lah yang menampal berlubang-lubang dalam sembahyang fardu. Nampak? Tu antara hijrah tuan-tuan. Cari jalan untuk kita hijrah. Sembahyang sunat kita macam mana? Kalau tahun lepas, tahun hijrah yang lepas, kita buat 2 rakaat saja duha, betul? Tahun ni tambahlah kita. Tuan-tuan, masa sekarang kritikal sangat. Dengan akhir zaman ni terlampau kritikal. Kata Tuan Guru Tokku Pasir Gudang, bila bimbang sangat kritikalnya waktu sekarang ni, tak ada cara lain, kita kena cari secara drastik untuk dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Cari jalan paling dekat, paling cepat untuk dekatkan hati kita dengan Allah Ta'ala. Bimbang, Allah panggil secara tiba-tiba. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Tu orang mati mengejut. Nampak? Cara ni salah satu je. Nak tidur tu ingat Allah, bangun tidur pun ingat Allah Ta'ala. Nampak? Tu yang kita bimbang. Nak tidur, betul? Nak tidur tu tengah pejam, takut tak celik-celik besok. Tu kata Datuk Ismail Kamus, suruh kita nak tidur tu dengan wuduk tuan-tuan. Tidur dengan wuduk, bukan sembahyang saja wuduk, bukan baca Quran saja. Nak tidur tu dengan wuduk, kita ingat Allah Ta'ala. Bukan sembahyang malam pukul 2 pukul pagi, nak tidur pukul 10 pukul 11, betul? Nak tidur tu dengan wuduk.
Ada tak air wuduk? Ada tuan-tuan. Cuba tengok nikmat Allah Ta'ala bagi kepala paip daripada depan rumah sampai belakang rumah. Berapa kepala paip tuan-tuan? Berapa? Takkan nak pergi wuduk kat laut tuan-tuan? Betul? Paip ada depan rumah sampai belakang rumah. Cuba kira berapa kepala paip. Nikmat yang Allah bagi. Kalau tidur tanpa wuduk, malu kita dengan Allah Ta'ala. Tidurlah dengan wuduk, kata Datuk Ismail Gamus. Bila dah berwuduk, kita nak ingat Allah Ta'ala, betul? Solat sunat wuduk. Ni saya tuan-tuan, ya? Solat sunat wuduk. Ada tak dibuat? Ada. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Nabi dengar tapak Bilal bin Rabah, orang kulit hitam, hamba, bekas hamba. Nabi dengar tapak Bilal bin Rabah ada dalam syurga. Nabi mimpi. Rahsia dia, Bilal bin Rabah ni setiap kali ambil wuduk, dia takkan miss solat sunat wuduk. Kita nak tidur ada wuduk, solat sunat wuduk. Bangun lagi 2 rakaat solat sunat taubat, tuan-tuan. Bimbang mati itu dalam kelipan. Tu nak tidur tu ingat Allah. Lepas tu tidur terus. Jangan tidur dulu. Duduk. Ni salah satu kita nak hijrah, tuan. Duduk, kita duduk, jangan baring, duduk. Kita habiskan al-mu. Ada buat tak ada buat? Kena buat. Kadang-kadang orang buat di masjid, betul? Buat. Ada setengah masjid, hafallah. Jemaah hafallah. Tak payah buka lagi. Al-mu. Habis main isyak terus al-mu. Bimbang kat rumah tak dan buat, betul? Tu. Lepas tu kalau kat rumah kita baca al-mu. Syaratnya duduk. Apa lagi? Zikir. Zikir apa? Selepas al-mu kita baca al-kahfi kalau boleh. Panjang ustaz, kita baca 10 yang awal, 10 yang akhir. Cukup. Hijrah, tuan-tuan. Tu. Habis tu 3 kul. Al-Falaq, An-Nas, Kul Huwallah. 3. Kemudian bismillah 21 kali. Kemudian kata Datuk Ismail Gamus, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Tapi yang penting syaratnya duduk. Kalau baring tak dan. Betul tak betul? Kalau baring tak dan 33. 3 je. Subhanallah, subhanallah, innalillah. Tu. Nampak mata kita ni cepat lelap, tuan-tuan. Bila baca Quran, bila zikir memang sekejap lelap, tuan-tuan. Tu yang orang susah nak tidur, baca Quran, zikir. Kalau baca Quran duduk juga. Al-mu pun baca. Kalau baring boleh tengok dalam handphone baring, tapi tak sampai, cuma tabarokal aja. Dia akan lelap, tuan-tuan. Tu. Ini pengalaman, tuan-tuan. Bila penat sangat duduk kat sofa je nak baca al-mu, betul? Lelap, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim, tabarokal aja. Lepas tu lelap, tuan-tuan. Tu nak tidur kita dengan al-mu, al-kahfi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Al-kahfi tu kelebihan dia apa? Nak bangunkan kita besok. 10 yang akhir, kata tuan guru. 10 yang akhir tu kita amalkan. Niat aku nak bangun pagi besok pukul 4, ya Allah. Jangan banyak tidur, tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang terlampau banyak sangat tidur. Bangun cukup-cukup subuh, betul? Rugi kita. Hari ni cuti lagi. Ni yang kerja cutilah, betul? Yang pencen cuti tak? Cuti selama-lamanya, tuan-tuan. Cuti banyaknya masa, tuan-tuan. Tapi kena ingat, kata tuan guru, kata ulama, yang pencen ni sebenarnya paling kritikal masa dia. Faham tak kritikal? Allah, tuan-tuan, masa dia banyak sepatutnya dengan Allah Ta'ala. Yang pencen ni bukan dengan TV, bukan dengan WhatsApp, bukan dengan handphone, bukan dengan Facebook. Yang berumur, yang dah pencen ni sepatutnya ke mana? Ni masjid, dengan Quran, dengan Allah Ta'ala terus. Tu jangan dilepas peluang masa pencen ni, ya. Pasal Allah bagi masa lagi. Pencen 60, betul? 60. Kalau ikutkan umur umat Rasulullah SAW, Nabi dah doa dah, umur umat aku 63 je, 60 hingga 70. Umur Rasulullah SAW 63. Nabi dah doa, umur umat aku ya Allah 60 hingga 70 saja. Nabi bimbang, dia dah doa dah.
Kalau sekarang dah masuk hari ni satu Muharram, umur kita 60, tinggal lagi berapa tuan-tuan? Tak ada lagi dah. Nampak? Standby. Orang putih kata standby tu standby. Siap nak dikerjakan kita. Allah tuan-tuan. Tapi kalau siap dengan cantik, alhamdulillah. Tak ada soalan. Kata kitab lama ni, bila masuk je dalam kubur, kita ni bangun tersedar kita dah mati aku rupanya. Bila elok dalam dengan Allah Ta'ala waktu dunia, alhamdulillah, nasib baik aku bertakwa. Tapi yang sedih bila tak ada persiapan, tak ada bekal, tiba-tiba Allah panggil, mengejut, terkejut terus. Apa yang kita nak jawab? Seumur hidup tak tengok Quran, seumur hidup tak datang berjemaah, seumur hidup tak tengok sejadah. Tu ya Allah sekarang suruh pegang seorang satu sejadah, betul? Nak mengingatkan kita, sejadah tu nak ingat, bukan sejadah tu ingat sejadah. Sejadah tu dia ingat Allah Ta'ala. Ada orang tak pernah tengok sejadah, tuan-tuan. Ni nak diingatkan lagi, tak nak juga. Dah disuruh bawa sejadah, tak nak juga bawa sejadah, betul? Allah, tuan-tuan. Ni tak tahulah kalau polis datang ni, dia ambil masa kan, ambil nama kan. Saman, tuan-tuan. Untuk petunjuk apa? Petunjuk kita ni mengingatkan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Pujuklah, jangan tengok tempat lain, pujuk yang di dalam rumah kita. Jangan tengok rumah lain, tengok di rumah kita. Kita kadang-kadang terlupa, sibuk jadi tengok pemimpin di luar, cakap pemimpin luar. Kan mengata orang macam-macam. Dulu Tok Imam kata tu tak sembahyang Jumaat 3 kali. Sebelum SOP, dulu sebelum PKP, Tok Imam kata tu ramainya tak sembahyang Jumaat 3 kali. Kalau 3 kali tak sembahyang Jumaat, apa hukum dia? Fasik, betul? Tiba-tiba Allah hantar PKP, SOP dengan Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap tak sembahyang, bukan 3 kali. Berapa bulan? Lebih pada 3 bulan. Allah, tuan. Nampak? Jangan mengata orang tiba-tiba datang Allah hantar. Kita kena balik. Ni kena renung kita bab-bab tu. Jaga bab-bab tu. InsyaAllah takat tukut pagi ni, mudah-mudahan cari jalan untuk kita bertakwa, cari jalan untuk kita berhijrah. Kalau boleh satu lagi nak tambah, tadi sembahyang malam, dah bangun malam tuan-tuan pukul 4 yang Al-Kahfi tadi 10 yang akhir tu, niat untuk kita bangun. Tak payah jam tuan-tuan. Al-Kahfi 10 yang akhir tu sebagai alarm kita. Tapi niat. Jangan tunggu tengah malam. Lepas isyak, lepas maghrib boleh baca Al-Kahfi 10 yang akhir tu. Jangan tangguh. Niat, aku nak bangun malam besok ya Allah. Minta pada Allah Ta'ala. Bila dah bangun pukul 4, pukul 5, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, ambil wuduk, bangun, solat sunat wuduk 2 rakaat. Bangun lagi, solat sunat taubat 2 rakaat. Berhenti sekejap, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ataupun subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim 10 kali. Itu sebenarnya zikir, kata Tuan Guru, zikir untuk perisai kita kena stroke. Kita kalau dah kena stroke, apa jadi tuan-tuan? Tak boleh buat apa. Macam-macam berlaku. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim 10 kali. Sambung lagi zikir subhanal malikul quddus 10 kali. Sambung lagi 10 kali Allahu akbar. Sambung lagi alhamdulillah 10 kali. Lepas tu istighfar 10 kali. Astaghfirullahalazim, panjang ataupun pendek. Saya share tuan-tuan ni. Kemudian kita hijrah lagi, baca la ilaha illallah, tahlil. Bukan 100, 10 je cukup. Kita baca la ilaha illallah, jangan laju-laju. Laju-laju tu kejar lauk. Tahlil kan, tu 400 kali. Tak, ni 10 kali je. 10 kali la ilaha illallah, tarik nafas. La ilaha illallah, tarik nafas. Jaga jantung kita. Tu tak payah pakai ubat jantung. Itulah zikir yang hebat untuk jaga jantung kita.
Batu angkat tangan, ya Allah, jauhkan aku daripada kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. Cukup. Kunci doa tu. Cukup. Kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. Habis doa tu, bangun kita solat sunat tahajud. Mampu kita buat 2. Mampu lagi buat 4. Ulama selalu buat 6. 6 campur 4 tadi 10. Ya. 2 duduk, 2 taubat campur dengan tahajud 6, 10. Bangun lagi solat sunat hajat 2. Berapa? 12. Bangun lagi solat sunat istikharah 2 lagi, 14. Tutup dengan witir 3, 17. Kalau lepas isyak kita baca buat witir 1, kita tutup dengan 2. Pastikan dia ganjil. Total 17 rakaat malam-malam kita hijrahkan. Satu hari kita sembahyang fardu 17 rakaat. Betul? Kita malam-malam balas balik 17 rakaat. Boleh, tuan-tuan? Ini salah satu kita share untuk kita hijrah malam-malam sebelum subuh. Kata ulama Indonesia, lagi seminit azan subuh kita buat juga tahajud. Dapat tak? Bukan dapat, Allah pandang tahajud kita gitu. Walaupun seminit lagi nak azan subuh. Nampak tuan-tuan? Kita juga nak nilaikan diri kita dengan orang, dengan manusia. Kita ni nak nilaikan diri kita dengan Allah Ta'ala. Itu kaum langit. Suka tuan-tuan, Allah suka. Allah seronok tengok hamba dia. Tu yang ada ayat Muzammil. Betul? Suruh yang berselimut tu bangun. Bangun apa? Bangun daripada tidur. Ni. Bangun malam. Tu 17 rakaat tuan-tuan. Yang cantik banyakkan istighfar sebelum masuk subuh. Tu antara hijrah kita. Sebelum kita dihijrahkan ke satu lagi alam. Ni. Boleh tuan-tuan? Lepas tu jangan miss my Quran time. Basic je tuan tu, bukan detail pun. Nak cari tok guru yang lagi tafsir tu, pergilah cari tok guru. Tapi yang ini dah depan mata tuan, takkan tak nak tengok tuan-tuan. Ya, orang daripada Kanada, orang daripada Jerman, orang daripada Mexico masih tengok lagi live. Nak tengokkan ayat Quran tu ditadabburkan, diterjemahkan. Ada tak bab taranum? 2 qari, betul? 2 qari tu bab taranum. Cakap aja, baca macam mana pun, semua je. Jangan buang masa, ambillah masa. Jangan tangguh. Tu satu hijrah kita. Hijrah kita yang paling hebat, jangan menangguh. Dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Takut besok Allah jauhkan kita. Nampak? Ya? Jangan kita berpaling. Simple je. Tuan-tuan baca, ada buka kitab Minyatul Musalli, bab sembahyang. Waktu kita sembahyang tu, tengah qiyam tu, mata kita berpaling ke tempat lain, diceritakan Allah pun berpaling ke tempat lain tuan-tuan. Ni, carilah jalan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu. InsyaAllah tu salah satu hijrah. Banyak nak cerita buat hijrah tuan-tuan, ya. Salah satunya kita hijrah yang sebenarnya, iaitu kita akan hijrah ke satu lagi alam. Lepas tu siapkan diri kita dengan hijrah kepada lebih baik untuk bawa, untuk bekal kita dengan Allah Ta'ala besok. InsyaAllah takat tu kot saya ambil masa banyak dengan tuan-tuan ni. Mana yang baik daripada Allah Subhanahu Ta'ala, mana yang lemah semua daripada saya. Boleh tengok kuliah ni dalam audio kuliah. Mohon ampun dan maaf. Yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya, kita sudah yang surah Al-Fatihah. Bismillah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ya waqti wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan,
tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala hadika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfir li fa innahu illa anta tahassanna bi zati wa jabar wa tasanna bi malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiu alim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Alhamdulillah, sampaikan di nomor Ustaz kami Muhammad